Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'da. Wa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala anhu, muallif ni Muhammad bin Ahmad Asy-Syirbini Al-Khatib rahimahullahu ta'ala anhu, wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Wa yajibu ri'ayata hurufil fatihati falau ata qadiran, wajib bagi orang yang baca surah al-fatihah itu meraihkan setiap huruf-huruf di dalamnya itu kalau dia membacanya dalam keadaan mampu baca dan mampu sebut. Wa man amkanahu at-ta'allum, ataupun bagi orang yang mempunyai kebolehan mempelajari badal huruf pengganti kepada mana-mana huruf dalam surah Fatihah tu, maka dia baca dengan huruf pengganti itu. Tapi maksudnya sama, cuma bunyi lain kan. Badal aw man amkanahu ta'allum badala harfin minha bi akhar, diganti dengan huruf lain, bunyi lain, lam tasih qira'atuhu tidak sah bacaannya litilkal kalimah, untuk kalimah itu sahaja. Jadi dia kena ulang balik kalimah tu dengan bacaan yang betul ataupun sebutan huruf yang betul. Litaghyiri an-nuzum, sebab berubah dia punya cara sebutan nuzum, cara sebutan dia. Walau abdala dzal alladzina, kalau dia menukar huruf zal pada kalimah alladzina menjadi al-mu'jamah ada titik, alladzina bil muhmalah dengan tak ada titik, iaitu dal, jadilah alladzina jadi alladina, alladzi jadi alladi. Ini kadang berlaku kepada orang yang pelat ataupun kepada orang yang lahjah bahasa dia tu memang dah begitu kan. Satu bangsa yang lahjah dia tu tak boleh sebut zal, dia akan jadi alladina, alladi. Jadi kalau dah lahjah dia tu tak apa, memang dia tak boleh adjust lidah dia. Tapi kalau dia sengaja, lam tasih, kalau sengaja dia boleh nak sebut dengan betul tapi dia tak nak, maka lam tasih, tak sah, kama iqtada itlaqar rafi'i wa ghairuhu wa ghairihi, seperti mana yang dapat dipahami daripada lafaz daripada kata-kata Imam Rafi'i dan yang lain-lainnya. Kama iqtada itlaqur rafi'i wa ghairihi al-jazam bihi, itu adalah pasti confirm tak sah, confirmation dia tidak sah. Sebab tukar zal kepada dal. Khilafan lil-Zarkashi wa man tabi'ahu, berbeza pendapat itu dengan pendapat Imam Az-Zarkashi serta pengikutnya mengatakan sah. Sebab boleh jadi dia susah kan, dia pelat ke, atau lahjah dia dah begitu, jadi dah terbiasa keras lidahnya, memang dah tak boleh sebut zal, disebut dal. Wa kadza law abdala ha'a fi alhamdulillah biha, samalah dengan kes orang sebut ha tu, huruf ha, huruf tekak tu kan, dengan ha. Jadi alhamdulillah tu dia jadi alhamdu, hamdu, huruf di kata orang Melayu di ujung dada, kata Arab pangkal dada. Bukan, kata orang Melayu pangkal dada, kalau orang Arab kata ujung dada. Sebab pangkal tu bagi orang Melayu daripada atas ke bawah, bagi orang Arab daripada hati kan, yang mana paling jauh tu itu hujung, yang mana paling dekat dengan hati itu pangkal, yang jauh dengan hati itu hujung. Jadi ha ni ditekak, ha ni di, kata orang Melayu di pangkal dada, kata orang Arab kita di hujung dada. Walau nataqa bil qaf mutaraddidah bainaha wa bainal kaf kama nataqa bihi al-arab sah. Kalau dia sebut qaf ragu-ragu antara qaf dengan kaf kan, contoh ia ganak budu,
Jadi qaf tu dia sebut ga, macam ga, kaf tu lebih kurang macam tu kan. Iyyaka na'budu. Dia kaf tapi qaf pun macam tu juga bunyi dia. Jadi sebahagian orang Arab dia lahjah dia begitu kan. Jadi kata muallif ni sah sebab memang lahjah dia begitu. Ma'al karahah, tapi makruh sebab dia boleh adjust lidah dia tu. Susah sikit lah sebab tidak biasa. Biasanya dia iyyaka na'budu, iyyaka na'budu. Jadi dah biasa begitu sah, tapi makruh. Yang terbaiknya dia adjust lah. Dia kena berlatih walaupun lahjah begitu dia kena ubah. Kama jazama bihi Ar-Ruyani wa ghairuhu, seperti yang ditegaskan oleh Imam Ar-Ruyani dan lain-lainnya. Wa in qala fil majmu', walaupun Imam Nawawi menyebutnya di dalam kitab Majmu' fihi nazar, padanya ada perbahasan lagi. Tengok keadaan macam mana, ada banyak lagi perbahasan kata Imam Nawawi dan kitab Majmu'nya. Wa yajibu ri'ayata tasdidatiha arba'ata asyarata, dan wajib dia meraihkan segala sabdu-sabdu yang terdapat dalam surah Al-Fatihah itu yang berjumlah 14. Minha salasun fi al-basmalah, antaranya ialah 3 sabdu dalam basmalah. Bismillah, bismillah, bis tu matiyah, millah Allah tu kan. Itu satu. Ar-Rahman, Ar-Rahim, tu Ar-Rahman satu, Ar-Rahim satu lagi, jadi semua 3. Wajib dia kena tasydid kan, kena sabdu kan. Kalau dia baca Bismillahirrahmanirrahim, tak ada sabdu langsung, tak sah. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, tak ada sabdu. Bismillah, Bismillah, Ar-Rahman, Ar-Rahman, tak ada sabdu. Maka tak sah. Falau khaffafa minha tasydidatan batalat qira'at tilkal kalimah. Kalau dia khaffafat tak ada sabdu walaupun satu sabdu tak ada, Bismillahirrahmanirrahim tu boleh. Bismillah tak ada sabdu, batal pada kalimah itu saja dan ulang balik. Kalau tak ulang, tak betulkan, batal. Fatihahnya sekali batal. Li taghyiri an-nuzum, sebab mengubah dia punya cara sebutan nuzum. Walau syaddada al-mukhaffif, kalau dia letak sabdu pada yang tak ada sabdu, asaa dia cacat bacaan dia, wa ajza'ahu, tapi sah. Syaddada al-mukhaffif, dia letak sabdu pada yang tak ada sabdu. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Dia ada sabdu itu kan. Menurut kira Hafaz an Asim, salah lah mana ada sabdu, tapi sah bacaannya, kata muallif ni sah bacaannya, tapi cacat lah. Sebab dia letak sabdu pada nun. Bismillahirrahmanirrahim. Kama qala al-Mawardi, seperti yang disebut oleh Imam al-Mawardi. Wa yajibu ri'ayata tartibiha, dan wajib meraihkan susunan kalimah dan susunan ayat di dalam surah Fatihah itu. Kalimah kena susun seperti mana yang terdapat dalam surah Fatihah itu, dan ayat pun kena susun juga. Iaitu dengan ayat tibiha ala nuzumiha al-ma'ruf, dengan dia membaca secara tertib susunan yang sedia ada, al-ma'ruf, sedia ada. Tak boleh dia tunggang terbalik depan belakang. Li'anhu munatul balaghati wal i'jaz, sebab dia mempunyai kandungan balaghah dan i'jaz pada setiap susunan. Contohnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi iyyaka tu maf'ul, patutnya dia letak belakang. Na'budu tu fa'il dengan fa'il, jadi dia letak depan. Tapi dalam Fatihah maf'ul letak dulu. Jadi dia nak tukar kan, na'budu iyyaka, jadi macam biasa. Itu tak boleh. Jadi Allah Ta'ala dah susun iyyaka tu letak depan, dia tak boleh nak ubah.
walaupun maknanya sama, tapi mengapa iyyaka tu letak depan? Sebab dia ada pengertian ataupun mafhum dari segi balaghah dan i'jaz. Falau bada'a binisfi hasani lam yu'tada bihi. Kalau dia memulakan bacaan tu dalam satu ayat tu dengan setengah yang kedua, satu ayat tu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kan. Jadi iyyaka na'budu itu satu bahagian ataupun macam itulah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia ubah nasta'inu wa iyyaka na'budu, dia ubah begitu. Ataupun dia ubah na'budu iyyaka, dia terbalik terbalik. Lam yu'tad bihi, maka bacaan yang terbalik semua tak dikira bacaan, tak dikira. Wa yubna 'alal awwal, dia mesti ulang balik pada pangkal ayat. Wa insaha, kalau dia lupa bi ta'khirihi, itu kalau dia terlupa, dia tersalah baca tonggang terbalik, itu satu syaratnya, dia baca tonggang terbalik tu terlupa. Walam yutil al-fasla, dan dia terlupa tu senggang antara dia terlupa dengan dia ingat balik tu tak lama, terus dia ingat terus dia ulang balik kan. Itu dua syaratnya. Maka dia ulang ayat tu balik. Ini bagi orang Arab lah ni, bagi orang Melayu dia hafal tu tak mungkin lah tonggang terbalik. Bagi orang Arab dia hafal dengan faham. Jadi dia faham, dia baca ikut kefahaman, rupanya tonggang terbalik. Okey. Itu tadi kalau dia terus teringat yang dia baca tonggang terbalik, dia ulang pada ayat tu saja. Wa yasta'nifu in ta'amada aw talal fasla, dan dia perlu ulang balik ayat tu, istinaf balik, ulang surah Fatihah tu balik. In ta'amada, kalau dia sengaja tonggang terbalikkan ayat tu, dia sengaja tonggang terbalik, dia tahu, dia perasan, dia sengaja, aku nak baca style inilah, dia kata, tanpa ada sebarang sanad dalil yang membolehkan bacaan tonggang terbalik itu tadi, maka hukumnya tak sah bacaan tu, wajib dia ulang balik Fatihah tu. Autalal faslah, ataupun dia terdiam sebab dia ingat balik, aku baca betul tidak, lepas tu lama. Bila lama tu ulang Fatihah balik, istinaf, ulang balik. Wa yajibu ri'ayata muwalatiha, wajib ia meraihkan dia punya mualat berturut-turut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bi ayati bi kalimatiha 'alal wala, dia mendatangkan setiap kalimah tu berturut-turut. Lawannya tak berturut Alhamdulillah rabbil alamin, dia tak berturut tu, terputus kan, tak bersambung. Alhamdulillah rabbi al-alamin, terputus. Jadi tak boleh, dia kena wajib, dia kena sambung kan, terus. Lil itba', sebagai ma'a khabarin sallu kama ra'aitumuni usalli, mengikut kepada hadis sallu, solatlah kamu seperti mana engkau melihat kamu sekalian melihat aku bersolat. Wa yaqta'uha takhallulu zikrin, maka bacaan surah Fatihah itu boleh terputus dengan ada diselang-seli dengan zikir. Wa in qalla, sekalipun zikir tu sikit je. Wa au sukutu talin urfan, ataupun dia berhenti panjang, berhenti lama menurut uruf. Contohnya dia baca Alhamdulillahi rabbil alamin, berhenti lama. Orang belakang kalau dia imam kalau orang belakang makmum dia dengar, berhenti lamanya, lama lah tu. Orang yang dengar tu kata lamanya, lama lah tu.
Bila lama tu kira terputus bacaan tu. Terputus. Ulang balik ya. Kalau dia selang-seli dengan zikir, Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah. Tu zikir dia tu. Dia memutuskan bacaan Fatihah itu, dia kena ulang balik. Bila uzrin fihi ma, dia putuskan tu dengan tanpa uzur. Lawan je uzur. Jadi bila uzur, jadi tanpa uzur. Lawan uzur tu ada kat bawah ni dia. Ni. Jahil, sahun, lupa, mengah, i'ak. Okey. Itu uzur. Au sukutu qasdin, au sukutun qasada bihi qat'ul qira'ah, ataupun dia berhenti lama, niat dia, qasad dia untuk memutuskan bacaan. Bacaan tadi tu tak terpakai, dia kata tak sedap, ataupun tak berapa betul. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak sedap ni, dia pun berhenti lama. Orang kata lamanya memang tujuan dia nak berhenti lama sebab nak putuskan bacaan tu, nak ulang semula. Li isyari zalika bil i'rad an al-qira'ah, untuk menimbulkan rasa dia nak cancelkan, nak i'rad, tidak pakailah bacaan dia tadi, tak pakai, cancel. Okey. Bi khilafi sukutin qasirin, beza keadaannya kalau dia berhenti tu pendek. Lam yaqsud bihi al-qat'u, dia tidak bermaksud untuk memutuskan bacaan. Atau tawilin, ataupun dia berhenti tu lama tapi dia tidak memutuskan bacaan, dia tak ada niat untuk memutuskan bacaan. Jadi kalau berhenti pendek itu tidak memutuskan bacaan surah Fatihah itu. Begitu juga dengan dia berhenti lama tapi tidak berniat untuk memutuskan bacaan, maka tidak putus bacaan tu. Au tawilin, au takhallulu zikrin bi'udrin, atau dia selang-seli dengan zikir tapi dia zikir tu kerana uzur. Min jahlin au sahwin au i'ak, uzurnya ialah dia jahil ataupun dia lupa ataupun dia mengah kan, contohnya Alhamdulillahirabbil alamin, mengah Allah kan. Dia bukan sengaja tapi dia nak hilangkan mengah dia tu, daripada baik dia Allah. Yang itu uzur. Yang itu tidak membatalkan dia punya mualat dia pada bacaan Fatihah. Tak batalkan dia punya bacaan Fatihah dia boleh teruskan. Sengaja maka batal Fatihah dia, kena ulang balik. Au ta'alluqu zikrin bis salah, ataupun ada kaitan zikir tu dengan solat, kata aminihi li qiraati imamihi, seperti dia mengucapkan amin bersama dengan bacaan imam. Jadi imam dia baca Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka makmum amin lah semua. Dia pun boleh ikut amin. Tapi masa imam baca Fatihah tadi tu, dia pun baca juga Fatihah. Patutnya dia kena dengar kan, tapi dia baca. Kes ni kalau seandainya dia baca lambat kan, maka dia tak nak tertinggal daripada imam tu baca laju. Nanti imam dah rukuk, nanti dia belum rukuk nak habis Fatihah juga. Jadi dia pun bacalah dengan imam sekali Fatihah tu, tapi dia lambat. Imam dah amin, dia tak amin lagi. Imam dah habis, dia tak habis lagi. Jadi bila imam amin, dia boleh potong bacaan dia tu, dia baca amin dengan imam. Kemudian lepas tu disambung balik Fatihah dia. Itu boleh. Yang tu harus. Wa fathahu alaihi idza tawaqqafa fiha. Kemudian disambung semula pada selepas amin tadi tu dengan imam, dia sambung bacaan dia balik. Di mana yang dia berhenti tadi, berhenti idza tawaqqafa fiha, mana tempat dia berhenti, dia sambung je, tak payah dia ulang balik ayat tu kan. Fa in ajaza an jami'il fatihati li adami al muallim aw mushafin
aw ghairi dhalika fasab'u ayatin adada ayatiha. Jika tak mampu dia baca keseluruhan Fatihah tu sebab dia baru masuk Islam ataupun baru keluar hutan ataupun tak pernah dia belajar, li'adami mu'allim, tak ada orang, tak ada guru nak ngajar dia kan, atau tak ada mushaf dia nak belajar surah Fatihah, tak tahu langsung dia, au ghairi dzalika, atau seumpamanya, maka bacalah 7 ayat yang bilangan ayat itu sama dengan 7 ayat Fatihah itu tadi. Fasabu ayatin adada ayatiha, yang ayat, bacalah mana-mana surah daripada mana-mana ayat daripada Al-Quran tu yang bilangan ayat tu 7, sama macam Fatihah. Ya'ti biha walau mutafarriqah, yang dia boleh baca ayat tadi tu dalam keadaan bercerai-berai. Maknanya tak semestinya daripada surah yang sama, dia ambil mana-mana surah pun boleh lah, yang lebih kurang sama dengan panjangnya dengan surah Fatihah tu. Dia ambil lah surah Baqarah 1, surah Imran 1, surah Al-Qalam 1, An-Nazi'at 1, mana-mana lah, janjinya sama panjang dengan 7 ayat dalam surah Al-Fatihah. La tanqusu, tidak kurang hurufnya daripada huruf Fatihah. Mesti huruf itu sama, sekurang-kurangnya sama atau lebih ya. Kurang tak boleh, okey. Tanbih, ini satu peringatan. Zahiru itlaqihim, zahir daripada apa yang mereka sebutkan, annahu la farqa baina ayin tufidal mutafarriqah, makna manzuman amla. Zahir daripada apa yang mereka sebutkan tadi, annahu, bahawasanya tidak ada beza antara antufida, bacaan yang berterabur tadi tu daripada ayat yang bersepah tadi tu, sama ada dia punya maksud dia tu tersusun ataupun tidak bersusun, tidak tersusun. Contohnya summa nazara, dalam surah Mudaththir, summa nazara, tiba-tiba summa nazara, maksudnya kemudian dia melihat apa benda tu kan. Boleh tak? Boleh, sebab dia pun dalam Quran. Summa nazar, ayat 20 surah Al-Mudaththir. Summa abasa wa basar, jadi dia ambil yang pendek dia, summa nazar. Sah qala fil majmu', walaupun tiba-tiba apa benda dia cakap, macam bukan Quran je, macam, tapi dia ambil Quran, sah. Menjadi pengganti daripada surah Al-Fatihah tadi, dengan syarat tambahlah ayat-ayat lain yang menjadikan bilangan huruf dia tu sama dengan bilangan huruf dalam surah Al-Fatihah. Qala fil majmu', seperti yang disebut dalam kitab Majmu'. Wa huwa ay asani mukhtar, yang kedua ni apa dia? Yang mengatakan bahawa kalau kita ambil lah mana-mana ayat daripada surah Al-Quran tu, walaupun terabur tu, sah, sama ada makna dia tu tersusun atau tak tersusun, janji ayat tu lengkap, maka itu sah. Itulah pendapat yang mukhtar, yang terpilih lah, yang terpakai, yang digunakan, pendapat yang digunakan dalam mazhab. Kama atlaqahu al-jumhur, seperti mana yang disebut oleh jumhur ulama Syafi'iyah. Wa ikhtara al-imamu al-awwal, manakala Imam Al-Haramain Al-Juwaini dia memilih yang pendapat yang pertama. Jadi pendapat yang pertama tu tak pasti di mana, kemungkinan dekat sini lah. Boleh baca mana-mana ayat, 7 ayat, tapi dia punya makna tu mesti manzum, mesti dah tersusun. Pendapat kedua kata boleh mana-mana ayat tapi tak tersusun pun tak apa. Gitulah, wallahu a'lam lah.
wa aqarahu fi ar-rawdati wa asliha, dan ini diakui di dalam kitab Rawdah Imam Nawawi, dan aslu Rawdah Imam Rafi'i. Wa qala ba'duhum kata sebagian ulama, wasani huwa al-qiyas. Jadi pendapat yang kedua tu qiyas kepada pendapat pertama, iaitu boleh baca mana-mana ayat dalam surah daripada mana-mana surah dalam Al-Quran itu. Jadi oleh kerana dia boleh mana-mana, maka mana-mana lah. Dia qiyas kepada pendapat yang kata boleh mana-mana, tak kira lah ada makna ke, tersusun makna ke, tidak tersusun maksud dia ke, yang penting di Quran, kata sebagian ulama. Wa qala al-Azra'i, kata Imam al-Azra'i, al-mukhtaru ma dzakarahu al-imam, yang terpilih ialah apa yang disebut oleh Imam Haramaini al-Juwaini. Okey, iaitulah apa ni, biarlah tersusun maksud dia tu kan. Wallahu a'lam lah. Wa itlaquhum mahmulun 'alal ghalib, dan apa yang mereka sebut itu membawa kepada kebiasaannya. Baca Quran adalah maksud kan, biarlah lengkap makna dia, bukan tergantung. Summa nazar, tepi pinga orang dengar kan, betul lah tu ayat Quran, tapi tepi pinga lah apa maksud kan. Okey. Summa makhtarahu, kemudian apa yang dipilih oleh Asy-Syaikh Al-Nawawi. Syekh tu ialah Imam An-Nawawi. Itu yang dipilih oleh Imam Nawawi. Dia tersusun, tapi adalah maksud dia tu kan, maksud dia tu tersusun lah, difahami lah. Wa innama yanqadihu idza lam yuhsin ghairu zalika. Kata Imam Nawawi, innama yanqadihu, hanya saja ia terpakai bila dia tak boleh baca yang lain, barulah boleh dia baca mana-mana ayat. Kalau tidak, wajib dia baca Fatihah. Kalau dia baca selain Fatihah, dia tak baca Fatihah, dia baca selain Fatihah dalam solat dia tu, tapi Fatihah dia tak baca, tak sah. Ini kalau dia tak boleh baca Fatihah dan sebab dia uzur, sebab dia baru belajar, baru masuk Islam, ataupun tak ada orang nak ajar dia, ataupun tak ada mushaf dia nak hafal, nak baca, maka baru boleh dia baca mana-mana. Amma ma'a hifzihi ayatin mutawaliyah, adapun kalau dia ada hafal mana-mana ayat yang bersusun, yang bersusunan, atau mutafariqah muntazimah al-makna, fala wajha lahu. Tapi kalau dia ada hafal Quran yang 7 ayat tersusun kan, dalam satu surah tu, ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ataupun ayat dia ambil mana-mana ayat yang dia pernah dengar kan, tapi tidak daripada satu surah, petiklah mana-mana, tapi dia punya maksud dia muntazimah, tersusun, maka itu tak ada pertikaian. Ini kalau dia ada masalah kan, baru masuk Islam, ataupun kelautan, ataupun dia tak pernah belajar, ataupun tak ada guru, jadi dia pernah dengar, maka dia pun tibai mana yang dapat, itu sah kalau begitu keadaannya. Tapi kalau dia ada hafal yang tersusun, wajib dibaca yang tersusun itu, ataupun yang mempunyai makna yang boleh difahami. Dia petik sana petik sini, tapi difahami. Wa in syamalahu itlaquhum, sekalipun yang tak susun pun, maksud dia tidak tersusun pun, termasuk juga dalam mutafariqah tadi tu. Tapi maksud sebenarnya mutafariqah tu ialah yang tersusun dia punya maksud ayat itu kan. Boleh difahami lah mana-mana ayat yang dia petik. Ni masalah orang yang tak hafal Fatihah lah ni. Orang macam kita dah lama masuk Islam ni tak ada masalah. Ni bagi orang yang ada tugas untuk mengislamkan orang-orang yang baru masuk Islam, orang mu'allaf. Jadi bila masuk je waktu dia wajib solat dah tu. Dia mana boleh kata tunggu dulu. Jadi dia kena solat juga. Apa dia nak baca? Kalau dia boleh baca Allahu Akbar,
Lepas tu nak baca apa lagi ya? Apa yang dia boleh lah. Kalau kebetulan dia ada baca, dia ada dengar orang baca innalillahi wa inna ilaihi raji'un kan, dia baca itulah. Sebab itu pun Quran juga. Dia baca tu je. Itu yang dia tahu. Dia berapa banyak dia nak baca, dia baca sebilangan huruf Al-Quran. Berapa kali nak ulang tu? Ulanglah 10 kali kan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Contoh kan. Ataupun dia hanya tahu Allahu Akbar je, dia baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sehingga bilangan huruf tu sama dengan bilangan huruf Al-Fatihah. Bagi orang mu'allaf ni, dia tak boleh tunggu lagi dah. Wajib dia mandi segera. Masuk Islam mandi wajib. Menurut jumhur ulama Syafi'iyah lah. Sebahagian ulama mengatakan sunat je dia mandi. Tapi untuk dia menghilangkan hadas besarnya tu, sebab orang kalau dewasa baru masuk Islam memang kompon dia hadas besar kan, mandi dulu. Wa hadha yushbihu an yakuna jam'an baina al-kalamaini. Ini yang kita nak gabungkan antara dua pendapat tadi tu. Maka kita katalah bacalah mana-mana ayat, yang penting dia ada maksud. Wa huwa jam'ul hasan, itulah gabungan yang terbaik. Baca mana-mana ayat tapi ada maksud. Jangan tak ada maksud, tapi bingung orang dengarnya, walaupun dia daripada Quran juga. Contoh macam surah Mudaththir, tiba-tiba dia kata summa nadhar. Pelik orang. Ayat Quran tapi orang tak tapi bingung kan. Wa man yuhsin ba'dal fatihati ya'ti bihi, siapa yang boleh baca sebahagian Fatihah, contohnya dia boleh baca alhamdulillah. Alhamdulillah dia boleh baca. Baca alhamdulillah berapa kali sampai bilangan huruf tu sama dengan surah Fatihah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dia niat nak baca Fatihah tapi dia baca hanya hafal alhamdulillah rabbil alamin, dia tak boleh. Sebab belum belajar kan, baru masuk Islam. Wa yubdilu al-baqi in ahsanahu, dan dia ganti selebih tu, dia ganti dengan zikir-zikir yang lain ataupun ayat-ayat Quran yang lain jika boleh baca, jika dia boleh baca. Wa illa karrarahu fil asah, kalau tidak dia ulang-ulang apa yang dia hafal tu. Kalau dia hafal alhamdulillah, ulang alhamdulillah tu sebanyak huruf Al-Fatihah tadi tu, menurut qaul yang asah. Wa kadza may yuhsinu ba'dha badalihi minal Quran, begitu juga bagi orang yang boleh membaca mana-mana ayat Al-Quran ganti kepada Fatihah tu. Sebab Fatihah dia belum hafal, baru masuk Islam, ataupun baru sedar daripada koma daripada umur 10 tahun, insiden dia sedar, dah balik dia kan, 3 tahun 4 tahun dia, 5 tahun contoh, dia koma, dia sedar nak wajib solat kan, dia solat lah, mana yang boleh je lah. Wa yajibu tartiba bainal asli wal badal, dan wajib dia baca tu secara tertib antara asal bacaan Fatihah itu dengan pengganti kepada Fatihah. Jadi alhamdulillah tu kena daripada tertib lah. Ayat 1 bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, lepas tu lupa, baru baca dia punya badal dia, pengganti kepada surah Fatihah. Fa in kana yuhsinul ayah fi awalil Fatihah, kalau dia boleh baca ayat daripada surah awal surah Fatihah itu, atabiha, dia baca summa yati bil badal, kemudian dia baca penggantinya. Wa in kana fi akhiril Fatihah, jika dia tak hafal pada akhir Fatihah tu, dia baca pengganti dia, ata bil badal summa bil ayah. Kalau dia alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim, lepas tu lupa maka dia, tapi yang last tu dia ingat, waladdallin tu dia ingat. Jadi dia bacalah pengganti daripada surah Fatihah tu, apa-apalah ganti, lepas tu last sekali baru dia waladdallin. Jadi ikut tertib gitulah. Kalau akhir tu akhir, kalau tengah Fatihah jadi ingat, maka sebelum yang tengah tu dia bacalah mana-mana ayat yang dia ingat,
Lepas tu bila sampai tengah tu dia baca Maliki Yaumiddin. Lepas tu dia lupa. Lepas tu dia berzikir lah, ataupun dia baca ayat mana ayat, lepas tu last sekali waladdallin, dia baca balik kan, begitu. Wa in kana fi wasṭiha, kalau dia terlupa, kalau dia ingat yang tengah-tengah atabil badal al awal, maka dia kena baca apa-apa ayat yang sebelum ayat yang di tengah tadi. Dia baca mana-mana ayat. Contohnya tabat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Lepas tu maliki yaumiddin, contoh. Sebab yang tengah dia hafal, maka dia kena raikan kedudukan ayat yang di tengah. Summa qara'a ma fi al-wasat, kemudian dia dibaca mana-mana ayat, lepas tu barulah dibaca yang surah Fatihah yang di tengah yang dia hafal. Summa ata bi badal al-akhar, kemudian di ujung dia terlupa, baca lagi pengganti kepada surah Fatihah. Sebab di ujung Fatihah dia tak hafal, dia bacalah mana-mana ayat yang lain. Kalau ayat pun dia tak hafal, dia ingat zikir saja, dia cuma ingat Maliki Yaumiddin, kan, ataupun Ar-Rahmanir Rahim dia ingat, tapi yang lain semua dia tak ingat. Jadi dia zikirlah Allah 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 Maliki Yaumiddin, lepas tu Allah 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 Allah, itu je yang dia tahu kan, Allah 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 Allah, sampai bilangan huruf dia tu sama dengan huruf Fatihah. Gitu. Fa in ajaza 'anil Quran atabi sab'i anwa min zikrin aw du'a, tak boleh baca Quran, dia bacalah mana-mana zikir, mana-mana zikir ataupun doa yang la tanqusu hurufuha an hurufil Fatihah, dengan syarat zikir dan doa itu tak kurang bilangan huruf tu daripada bilangan huruf Al-Fatihah. Baik. Wa yajibu ta'alluq du'a bil akhirah. Kalau dia nak baca doa Allahumma Allahumma Allahumma, kan, mestilah doa tu mesti ada kaitan dengan akhirat. Kalau dia kata Rabbana hablana malan katsiran, mesti doa mesti bahasa Arab. Dalam semayang kalau bahasa Melayu tak sah, batal semayang. Kan, doa Rabbana atina malan katsiran, itu untuk dunia tak sah. Dia kena Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah ada khair akhirah, kan. Jadi itu seperti yang di kama rajjahahu An-Nawawi, yang ditarjihkan oleh Imam Nawawi dan kitab Majmu'. Fa in ajaza an zalika kullahu, kalau dia semua tu tak mampu, hatta an tarjamati zikri au du'a lazimahu, dia hanya mampu baca dalam bahasa Melayu contoh, atau bahasa selain Arab kan, maka lazimahu, wajib dia baca apa yang dia tahu dalam bahasa Melayu tu lah. Ya Allah, ya Allah, dia ya Allah, ya Allah tolong aku, ya Allah, ya Allah tolong aku, ya Allah. Itu bahasa Melayu. Yang lain semua dia tak tahu, dia baru masuk Islam ke, atau baru keluar daripada hutan ke, kan, contoh dia tak kenal dunia luar kan, dia hanya tahu bahasa dia je. Lidah pula bukannya senang kan, kalau dah tua nak ubah-ubah lidah tu kepada bahasa lain. Jadi apa yang dia boleh, janji zikir, ya Allah, ya Allah tolong aku, ya Allah tolong aku, contoh. Jadi itu ialah wajib. Lazimahu waqfatan qadra al-Fatihah, waqfatan, sehingga dia berhenti pada kadar bacaan Fatihah, kan, berapa panjang bacaan Fatihah tu ataupun berapa banyak hurufnya, maka dia ya Allah tolong aku, ya Allah tolong aku, ya Allah. Itu je yang mampu dia, itu yang dibaca. Fi zannihi, dia rasa-rasa ni macam dah sama panjang Fatihah ni, sampai situ dah. Li'annahu wajibun fi nafsihi, kerana yang demikian itu wajib bagi dirinya, kan. Jadi bagi orang yang ada tanggungjawab jawatan untuk mengislamkan orang, dia kena alert lah benda Allah ni, bukan dia biar je orang begitu je pandai-pandai kau, kan.
dia kena suruh untuk sembahyang. Masuk je waktu, pergi mandi, solat. Macam mana sembahyang dia? Macam tadi lah. Ikut kemampuan dia. Wala yatarajjam anha, dia tak boleh baca terjemahan. Dia cuba hafal terjemahan. Daripada dia baca terjemahan, baik dia baca terus Fatihah tu. Bi khilafit takbir, berbeza dengan takbiratul ihram li fawati al-i'jaz fiha. Sebab dalam takbiratul ihram itu tidak ada nilai i'jaz pada takbir, tapi kalau Quran dia ada i'jaz. Sebab tu dalam takbir tu, kalau dia tak mampu Allah tu, Allahu Akbar, dia tak mampu, maka dia boleh sebut dalam bahasa dia apa-apalah yang dia boleh sebut yang memberi maksud Allah. Allah tu lebih besar daripada segala-galanya kan. Sebutlah dalam bahasa dia. Kalau tak mampu, betul-betul dia tak mampu ni, bukannya dia boleh tapi tak nak je, saja tak nak. Ada masa nak belajar tapi tak nak dia belajar, tu tak boleh. Ni kalau memang dia masuk Islam tu dah dekat nak habis zuhur kan, jadi dia wajib dia pergi mandi, wuduk, dia ajar lah kan. Lepas tu zuhur nak habis, suntuk dah ni. Jadi ketika tu bacalah apa yang patut. Takbir dia tak tahu macam mana. Bila dia ajar Allahu Akbar, tak boleh Allah tak boleh kan. Maka ikutlah bahasa dia. Wa sunnah aqbal fatihati, sunat selepas baca Fatihah itu ba'da sakatati latifah, selepas berhenti sekejap, lepas waladhdallin, saktah, waladhdallin, amin. Jadi bukannya waladhdallin amin, tak ada saktah tu, kena ada saktah. Liqari'aha fi solah wa kharijiha, sama ada dalam solat ataupun di luar solat, sunat yusannu kan baca amin lil itba' sebagai mengikut kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawah at-Tirmizi fi salati, seperti diriwayatkan dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi fi salati, di dalam bab solat. Wa qisa biha kharijuha, maka dikiaskanlah di luar solat juga. Mukhaffafan miman bimaddin, jadi dengan tak ada sabdu pada mim tu, amin, amin, ada mat kan, min. Jadi kalau ikut hadisnya ammana ada sabdu kan, ammana, tapi dekat sini dia tak ada sabdu, amin. Wa qasru mukhaffafan mimuha bimaddin wa qasrin. Jadi amin sama ada dengan mat, amin, ataupun pendek, tak ada mat, tak ada panjangan, amin. Amin ataupun amin. Wal maddu, kalau panjang tu afsah wa ashhar. Kalau panjang amin itu lebih fasih dan lebih masyhur. Kerana kata amin pun sah juga, tapi yang lebih afdal, lebih afsah, mengikut sunnah Nabi, panjang amin. Wa huwa ismu fi'lin bermakna istajib, sebab amin tu ialah isim fi'il, maksudnya istajib, perkenankanlah ya Allah. Wala syuddida mim, kalau disabdukan mim tu amin, lam tabtul salatuhu, tak batal salatnya. Liqasdi doa, kalau dia niat untuk berdoa, tak batal. Wa yusannu fi jahriyati jahra biha lil musalli, disunatkan pada solat yang jahar, yang baca kuat tadi, dijaharkan juga pada aminnya. Sama-sama kuatlah. Kalau bacanya Bismillahirrahmanirrahim, amin, sama kuat ya. Kalau dia baca perlahan, Bismillahirrahmanirrahim, waladhdallin, amin, kalau perlahan macam tu, perlahanlah aminnya. Kalau ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, amin, kuat-kuatlah, sama kuat. Hatta lil ma'mum, sehingga bagi makmum pun, li qiraati imamihi,
tabi'an lahu. Makmum pun kena kuat juga, mengikut kepada amin imam dia. Wa ayyumina al-makmum ma'a ta'min imamihi. Hendaklah makmum itu mengucapkan amin bersama dengan amin imamnya. Li khabari asy-syaikhaini, berdasarkan kepada riwayat Bukhari Muslim, iza ammanal imam, dia ada sabdu kan, ammanal imam fa aminu, maka hendaklah kamu sekalian kata amin. Amin, amin kan, bukan amin, amin. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang bertepatan amin dia tu dengan amin para malaikah, diampunkan baginya dosanya yang telah lalu. Taib. Faidatun, ini satu faedah. Fatihatul kitab laha 10 asma'. Surah Al-Fatihah tu ada 10 nama. Fatihatul kitab, yang pertama namanya Fatihatul kitab, yang kedua Ummul Quran, yang ketiga Ummul kitab, ketiga Ummul kitab, yang keempat Sab'ul Mathani, yang kelima Suratul Hamdi, surah Al-Hamd, yang keenam As-Salah, yang ketujuh Al-Kafiyah, yang ke-8 Al-Waqiyah, yang ke-9 Asy-Syafiyah, yang ke-10 Al-Asas. Itulah 10 nama daripada surah Al-Fatihah. Wallahu ta'ala alam. Akan datang rukun yang kelima, iaitulah rukuk. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.